Selamat sore Ai-Ai, 姐妹们，下午好。 apa kabar? 今天好吗？ Kita masih dalam suasana Natal, 我们现在正在圣诞的气氛当中， jadi kami menyalakan sebuah lilin sebagai tanda Natal. 所以我们今天点了一支蜡烛，代表正在庆祝圣诞。 Kami juga akan menyanyikan 2 lagu pujian Natal. 我们现在也要开始唱2首关于圣诞的歌曲， Semoga Ai-Ai semua tetap sehat dan ada sukacita. 希望姐妹们都有喜乐和平安， Terutama ada damai daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita. 特别是从我们的父神那里，我们已经领受了的平安。 Kami akan menyanyikan lagu yang pertama adalah Di Malam Sunyi Bethlehem. 我们首先唱第一首诗歌是在小伯利恒。 在小城小伯利恒，你是何等清净，无梦无惊，深深睡着，清醒悄然惊醒，在你黢黑的街，永远的光照去，万色希望众生有尽，今宵这种遗忘，因玛利亚诞生生意，天上中举奇迹，世界重生，天水真实，天尊前进守约，真心啊同来颂扬，同来崇拜虔诚，同来感谢这主上主，同主世界和平。Kita bersyukur ya, hari itu, malam itu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. 我们感谢，也要献上感恩，因为在那个晚上，耶稣诞生在世界上， Bapa memberikan anaknya buat kita. 天父赐下圣子， Merupakan sebuah anugerah yang sangat besar buat kita. 这是对我们来说是一个很大的恩赐。 Di dalam dunia ini tidak ada yang merelakan anaknya untuk diberikan buat orang lain. 在这世界上，没有一个人愿意把他的孩子赐下，为别人而赐下。 Tetapi Bapa merelakan anaknya diberikan untuk kita. 但是天父愿意把他的孩子赐给我们， Oleh karena itu kita patut berterima kasih untuk Bapa kita. 所以我们因为这样，我们应该不断的献上感谢。 Kami akan nyanyikan ya, bait yang ketiga bahasa Indonesia. Di Malam Sunyi Bethlehem. 第3节，我们用印尼文来唱。 Ku mohon anak yang kudus, kau datang padaku, ampuni dosaku segenap, kuduskan hatiku.
同心祷告。 Bapak, terima kasih untuk hari Natal. 天父啊，感谢你，因为这个圣诞节， Hari Natal merupakan hari di mana anakmu yang tunggal lahir ke dalam dunia. 圣诞节意味说你独生的孩子降在世界上。 Kami bersyukur karena Bapak mengasihi kami. 我们感谢神，因为神你这样的爱你的儿女们， Engkau tidak membiarkan kami binasa di dalam dosa. 你不让我们在这个罪恶中灭亡， Engkau ampuni dosa-dosa kami. 你赦免我们的罪过， Engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk mengampuni kami. 你赐下你独生的孩子，为了要拯救我们。 Biarlah di Natal ini kami boleh merenungkan kembali betapa besar kasih-Mu. 希望在这圣诞节里，我们再次可以回想你多么大的爱。 Terima kasih Bapa Surgawi. 感谢我们的天父， Dengar doa kami. 聆听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣之名，我们祈求， Amin. 阿门。 Kami akan menyanyikan lagu yang kedua. 我们接下来唱第二首的诗歌， O Malam Kudus. 哦，圣三夜。 Kami akan menyanyikan yang pertama bahasa Indonesia, kedua nanti bahasa Mandarin. 首先用中文来唱，接下来我们还是用印尼文再唱一遍。 Malam kudus, bintang melap bercahaya. Malam ini Yesusku lahirlah. Manusia binasa dalam dosa, terselamatlah karena Kristus datang. Yang susah penat bersuka citalah karena Rajamu Lia lahirlah. Sembah sujud, oh dengar suara malam, malam kudus, Kristus Yesus lahir. Malam kudus, kudus, malam kudus. Pasangan. 圣三夜，众星照耀之光明，今夜良辰，亲爱救主降生。世人沉沦，全地罪恶管理，直到主来，灵魂再得拯救。困倦世人走过希望真高兴，应有一荣耀，兴旺尽扬声，恭敬崇拜，啊听天使唱歌声，啊圣夜，圣夜，基督降生，啊圣夜，圣夜，啊圣夜。Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Natal. Mari kita berdoa. 姐妹们，我们来一起祷告。 Bapa Surgawi, kami mau merenungkan firman Tuhan. 姐妹们，现在我们要开始来思想神的话语。 Kami mau bersama-sama merenungkan malam Natal itu. 我们来一起思想那一个圣诞夜， Malam di mana
anakmu lahir ke dalam dunia. 那个夜晚，神你的儿子降生在世界， Yang ketika dilahirkan, engkau tidak memberikan keistimewaan. 当他诞生的时候，没有特别的为他预备特别的。 Anak itu hanya dibungkus dengan lampin 这个婴孩只用布包裹着， dan dibaringkan di palungan. 只卧在马槽里。 Tuhan, bukalah hati kami untuk merenungkan Natal. 神啊，求你开启我们的心，让我们可以好好的思想关于圣诞， Agar supaya setiap hari kami bersuka cita. 以至于好让我们在每一天，我们都可以有喜乐的心。 Karena tidak habis-habisnya kami boleh memahami betapa besar kasih-Mu Tuhan. 因为在每一天，我们可以不断的思想你对我们的爱是有多么的浩大。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu yang lahir di dalam hati kami. 我们祷告乃是奉已经降世在世的救赎主耶稣的名。 Amin. 阿门。 Mari kita membuka firman Tuhan. 姐妹们，我们来开始打开圣经。 Saya mengajak kita untuk membaca dari Matius pasal 2. 在马太福音第2章， Saya akan membacakan untuk ayat 1 dan 2. 我们只单单读第2章的第1节与第2节， Nanti yang ayat-ayat yang lain saya hanya akan kutip saja. 以后的章节我们只是提一提。 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 当希律王的时候，耶稣生在犹大的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹大人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。” Hari ini kita akan merenungkan kata menyembah dia. 今天我们的讲题是敬拜他。 Sudah bertahun-tahun kita merayakan Natal 我们这么多年来一直不断的庆祝圣诞， dan juga sudah sering sekali kita membaca bagian ini, 这些经文对于我们来说已经不陌生了， yaitu orang Majus yang datang dari timur ke Yerusalem. 就是关于博士从东方来到耶路撒冷。 Nah, orang Majus ini dipercaya adalah mungkin orang-orang yang berasal dari Persia. 这些博士可以猜测是从Persia 来的，波斯来的， Bisa jadi juga mereka datang dari Babel. 可能他们在巴别来的。 Kita memang tidak mendapatkan satu kejelasan di situ, 我们到现在还不能确定到底他们是从哪里而来的， tetapi mereka datang dari timur. 但是确定的是他们从东方而来。 Dan mereka khusus datang dari timur karena mereka sepertinya ahli perbintangan. 他们从东方而来，因为他们是对这个星象非常的熟悉。 Karena di ayat 2 itu ya, mereka mengatakan kami telah melihat bintangnya di timur. 因为在第2节里，我们可以看到我们在东方看见他的心。 Bintangnya, nyanya itu kalau di bahasa Indonesia itu adalah nyanya Tuhan yang lahir. 他的心就是这位将要诞生的心。 Ya, jadi mereka sudah melihat bintang itu. 所以他们已经看见那一颗星， Dan mereka mengikuti bintang itu. 所以他们跟随着这颗星而来， Datang sampai ke Yerusalem. 直到耶路撒冷。 Dan perjalanan ini bukan perjalanan yang dekat ayai. 姐妹们，这段的路程不是很短暂的， Ya. 是非常长的。 Kalau hari ini perjalanan sejauh apapun, kita sudah memiliki transportasi udara, laut, darat. 今天无论我们的路程有多遥远，我们已经有这个交通的设备，无论是空中的、地上的、海上的。 Pada waktu itu yang namanya transportasi hanya ada kuda, unta, atau keledai. 但是在当时的交通工具只有马、驴，或者是骆驼。
Kemungkinan ini adalah rombongan besar, ya, walaupun seringkali dikatakan ada 3 orang Majus. 这些博士们在圣经里常常是提到3位博士，其实他们是有一团队的人。 Ada tafsiran yang mengatakan mereka orang Majus ini adalah 3 orang raja. 有一些的解经家说，这个博士是3位国王。 Ya, mungkin pengertian raja ini juga adalah penguasa suatu tempat kecil gitu. 这个国王的意味，它是意味着可能他们控制着某些地方。 Nah, kita melihat di sini AI bahwa mereka luar biasa sekali ketika melihat bintangnya di timur, mereka datang. 姐妹们，我们可以看到这些博士们是非常的有心，看到这个东方之星，他们愿意来寻找。 Sekali lagi bukan perjalanan yang dekat, AI. 姐妹们，这不是一段短的路程， Begitu jauh, tetapi mereka rela untuk membayar harga itu. 这个漫长的路程，他们愿意付上所有的代价。 Mereka mencari, datang untuk menyembah raja yang lahir itu. 他们来，他们寻找，只为了要敬拜这位新诞生的王。 Luar biasa sekali AI, kita melihat tekad hati mereka yang mencari raja yang baru lahir itu. 姐妹们，我们可以看到他们的心智这样的坚定，来寻找新诞生的王。 Nah, di sini AI sebagai orang Kristen, di mana kita sudah tahu dan kita juga sudah percaya kepada Yesus, 姐妹们，我们自己已经成为相信基督的人， apakah kita masih memiliki hati untuk mencari Yesus dengan sungguh-sungguh? 我们是否还有这样坚定的心，一心一意的寻找耶稣？ Orang Majus itu luar biasa tekad mereka. 这些博士们，他们的心智坚定到这个地步。 Hari Natal ini memang kita memperingati kelahiran Yesus. 今天我们是纪念主的诞生， Tetapi penting sekali bahwa hari Natal ini kita melihat kembali tekad hati kita. 但是在这个圣诞节里，我们也很重要的再次看到我们的心智到底是怎么样。 Apakah kita masih memiliki tekad untuk mencari Yesus? 我们有没有这个心智不断的要寻找耶稣？ Seperti orang Majus ini. 就好像当时的博士们， Beda dengan Raja Herodes, 与希律王是完全不一样的。 beda dengan di ayat 4 ya, di situ disebutkan ada imam kepala dan juga ahli Taurat. 在第4章里，在第4节里，我们可以看到有一些的祭司长还有文士。 Ya. Raja Herodes setelah mendengar bahwa ada kelahiran raja orang Yahudi, 当希律王听到在犹太人之间有一位新王降生的时候， ya, dia terkejut, 他的心就不安了， ya. Dia tidak tenang. 他的心非常的不安。 Dia takut kalau kedudukannya sebagai raja nanti akan diambil oleh raja yang baru lahir itu. 他害怕他的王位有一天将会被这位新诞生的王而拿掉他， Sehingga dia berpura-pura ya meminta kepada orang Majus untuk pergi mencari di mana anak itu dilahirkan. 所以他就托这些博士们去寻找刚诞生的王在什么地方。 Tetapi tujuannya kita sudah tahu, 但是他的心意我们早已晓得， bukan untuk menyembah dia yang baru lahir. 不是为了敬拜这位刚诞生的。 Sangat berbeda dengan orang Majus. 与这个博士们的心态是完全不一样的。 Orang Majus ini bukan orang Israel. 这些博士们不是犹太人， Beda dengan Herodes yang masih keturunan orang Israel. 不与这个希律王，他本人是犹太人之后裔。 Di situ juga disebut ada imam kepala ahli Taurat dan mereka juga tidak punya niat untuk pergi menyembah. 这里有提到祭司长和民间的文士，他们也没有意念想要寻找新诞生的王或者是敬拜他。 Di pasal 2 ini sama sekali terlihat mereka tidak ada komentar ketika mendengar Yesus lahir. 在这个整第2章的马太福音第2章，我们没有看到这些文士以及祭司长有什么意念想要寻找耶稣的诞生。 Padahal itu adalah pengharapan orang Israel. 其实这就是以色列人的
希望。 Imam kepala dan juga orang Farisi tahu itu di dalam kitab suci mereka. 在他们的经文当中，他们这些文士与祭司长晓得这些经节的存在， Tetapi saya yakin mereka sama sekali tidak punya niat. 但是我深信他们没有这样的心意。 Bahkan ketika kita tahu bahwa ketika Yesus sudah berusia 30 dan kemudian mulai melayani, 我们晓得，当耶稣已经30岁开始侍奉的时候， mereka adalah orang yang paling getol melawan Tuhan Yesus. 他们就是最强烈反对耶稣的人。 Mereka adalah orang yang kemana Tuhan Yesus pergi, mereka ikut tujuannya mencari kesalahan Yesus. 他们就是一般的人，无论耶稣到哪里去，就跟随着，为了是要寻找耶稣的过错。 Mereka tidak punya niat menyembah Tuhan. 他们没有一点心意想来敬拜神， Mereka tidak punya niat untuk mencari Tuhan yang lahir itu. 他们没有一点的心意来寻找刚诞生的耶稣。 Apalagi kalau sampai memberikan persembahan. 何况说要为耶稣赐下礼物。 Ya, mereka diam saja di Matius pasal 2 ini sama sekali mereka tidak ada komentar. 在马太福音第2章里记载，他们完全是静默的，没有动静。 Ya, sebenarnya kalau kita teliti ya di dalam membaca firman Tuhan Injil Matius ini, 当我们仔细的读马太福音的时候， kita seharusnya juga heran ya dengan sikap imam besar dan juga orang Farisi ini. 我们当然会对这些祭司长以及文士们的态度而感到好奇。 Tidak terlihat bahwa mereka bersuka cita, 没有看到他们有喜乐， tidak terlihat mereka menyatakan kerinduan untuk pergi mencari, 也没有看到他们有一些的心愿想要去寻找。 sama sekali tidak ada reaksi apapun. 对耶稣的诞生，他们一点反应都没有。 Heran sekali, datar saja. 很奇怪的，他们就是没有一点的反应。 Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka pada waktu itu. 我确实不晓得当时他们的心意是什么。 Kalau tadi saya mengatakan bahwa ketika Yesus melayani, mereka sangat getol sekali untuk melawan Tuhan Yesus. 刚才我们提到了，当耶稣在世上做差传工作的时候，唯一反对他们的就是这些犹太人以及文士们。 Jadi saya menduga ketika mereka mendengar tentang Yesus yang lahir, 我猜测，当他们听到耶稣诞生的时候， mereka merasa tidak nyaman. 他们感觉到不安宁， Mereka tidak damai. 他们没有平安。 Padahal raja yang lahir ini adalah raja damai. 其实刚诞生的王是平安的王，和平的王。 Yesus datang memberikan kedamaian kepada manusia. 耶稣来到世上，带着平安赐给世人， Mereka tidak damai. 他们的心不平安。 Mengapa? 为什么？ Karena pada waktu itu walaupun mereka bukan raja, tetapi mereka adalah orang-orang pemimpin. 虽然当时这些文士们不是一个国王，但是他们最起码是个领导者。 Mereka sudah merasa nyaman dengan kedudukan mereka. 对他们的地位，他们感觉到已经很满意了。 Mereka sangat dipuja-puji oleh masyarakat. 对社会的崇为，他们觉得很喜欢。 Mereka punya otoritas. 他们有权柄， Sehingga mereka takut kalau raja itu yang lahir suatu hari memerintah, mereka kehilangan kedudukan mereka. 他们害怕有一天这位新王统治的时候，他们将失去所有的权柄。 Kita bersyukur ayai kalau Yesus boleh lahir ke dalam dunia. 姐妹们，我们要非常的感谢神，因为耶稣为我们诞生在这个世界上。 Saya berharap ayai bahwa berita kelahiran Yesus senantiasa memberikan sukacita dan damai. 姐妹们，我们希望关于耶稣的诞生，常常为我们带来喜乐和平安。 Kita bersyukur janji-janji Tuhan yang satu demi satu digenapkan. 我们感恩，因为神每一个所设下的应许意义已经应验了。 Dan mari kita lihat apa yang orang Majus persembahkan kepada Tuhan. 接下来我们要看这博士到底赐下
献上什么。 Di ayat 11. 在第2章第11节， Di situ dikatakan mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就匍匐敬拜那小孩，揭开宝盆，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。 Iya, sujud menyembah Yesus yang baru lahir. 匍匐敬拜， Luar biasa sekali ayai 姐妹们，这是非常特别的。 bahwa orang Majus bukan sebangsa dengan Tuhan Yesus, tetapi mau menyembah Dia. 我们晓得博士们与犹太人是完全不是一个种族，但是他们愿意敬拜这小孩子。 Dan di dalam menyembah itu di sini dikatakan ada kata sujud. 在这里，我们看到他们敬拜的方式是匍匐敬拜。 Bisa terjadi sujud ini adalah mereka berlutut dan kepalanya itu sampai menyentuh ke lantai. 这里说的匍匐就是双膝跪拜，以致他们头可以碰到地上。 Iya. Dan kata menyembah ya ayai. 这里说的敬拜， Ya, hari ini mungkin renungan yang saya sampaikan ini sedikit mengajak ayai untuk belajar. 我们今天的讲文，要我们姐妹们都可以同心一起来学习。 Kata menyembah itu ya ayai di dalam bahasa Yunani 在希腊文的这个叫敬拜这一句话， itu berarti ya mencium tangan orang yang disembah. 就是我们亲吻我们所敬拜的那个人的手。 Ini kata mencium ini saya agak perhalus ya ayai. 这里叫亲吻所敬拜人的手，我们是把它简单化。 Ya, sebenarnya itu adalah kata menjilat. 其实真正的含义就是我们舔我们所敬拜人的手。 Mau mengartikan apa ayai? 这意味着什么呢？ Mau mengartikan bahwa orang Majus ini dibandingkan dengan anak yang baru lahir ini sangat tidak sebanding. 这里我们可以告诉我们，敬拜者与被敬拜的身份是非常的不一样。 Mereka sangat rendah. 这些敬拜者就是博士们，他们非常的谦卑。 Ini sebenarnya sama dengan kita juga ayai. 姐妹们，我们应该有这样的心态。 Ketika kita menyembah ya, ketika kita menyembah Yesus Tuhan kita, 当我们敬拜主耶稣，我们的救主的时候， kita juga harus mempunyai sikap seperti orang Majus atau yang diartikan di dalam bahasa Yunani. 我们应该有像希腊文所说到的敬拜这一个字的含义， Yaitu mencium tangan Tuhan atau menjilat tangan Tuhan. 就是我们可以亲吻神的手、耶稣的手，或者我们舔他的手。 Karena sebenarnya kita tidak layak. 其实我们什么都不配的， Kita terlalu tidak layak sebenarnya. 我们是太不配了。 Tetapi kita bersyukur Tuhan layakkan kita. 但是我们感谢，因为神让我们成为配得的。 Kita harus bersyukur bahwa hari ini bahkan kita menjadi anak-anak Allah. 我们可以感谢神，因为今天我们配称为神的儿女。 Nah, di sini ayat ini saya ingin mengajak kita merenung. 今天这些经文教导我们再次的回想， Di dalam kita menyembah Tuhan, 在我们敬拜神的时候， apakah kita sudah sungguh-sungguh merendahkan diri kita? 我们是不是已经谦卑自己了？ Apakah kita di dalam menyembah Tuhan seperti orang Majus, 是不是我们好像博士们这样的来敬拜神的心态？ melalui berita Natal yang setiap tahun mungkin kita dengar, 接着每年我们所听到的关于圣诞的信息， apakah pernah kita berkata dalam hati kita, saya tidak layak? 我们曾否在我们心里面曾经说过神啊，我真的不配？ Ini adalah sikap-sikap yang perlu kita pelajari ayat. 这样的态度，这样的心意，我们是应该要学习的，姐妹们。 Yang pertama tadi saya bilang ayat bahwa orang Majus ini bertekad hati luar biasa. 第一要点就是这些博士们有一个非常坚决的信心， Tidak
tidak melihat jauhnya perjalanan, tetapi mereka punya tekad. 没有算过他们的路途有多么的艰辛，但是他们有一个信心。 Kemudian mereka itu sujud menyembah. 接下来他们愿意夫妇的敬拜。 Dan di ayat 11 kemudian setelah mereka sujud menyembah, mereka memberi emas, kemenyan dan mur. 接下来他们找着了耶稣的时候，他们卸开宝盆，把黄金、乳香、没药献给他。 Ini adalah persembahan yang sangat penting. 这是非常重要的礼物。 Sampai hari ini emas itu sangat penting buat kita juga. 直到今天，黄金是非常宝贵的礼物。 Dunia perekonomian sangat ditentukan oleh penjualan emas. 在商场上，黄金的价值是非常有影响力的。 Harga turun naiknya emas itu sangat penting sekali. 这黄金的上下的价值非常重，在商界上是非常重要的。 Kemudian kemenyan dan mur, kemenyan itu adalah benda yang selalu dipakai di bait Allah. 乳香通常是用在敬拜圣殿里所用到的， Dan itu adalah untuk menyembah Tuhan. 这是用来敬拜我们的神。 Dan kemudian mur juga merupakan alat yang dipakai untuk menyembah Tuhan juga. 没药同样的也是为了要敬拜神而预备的。 Jadi kita melihat di sini orang Majus itu ketika memberikan persembahan, mereka memberikan yang sangat penting. 我们可以看到，当博士们所献上的礼物，这是非常昂贵也非常重要的礼物。 Nah, AYI biasanya di hari Natal ini kalau kita biasa kumpul-kumpul, kita selalu ada tukar kado. 姐妹们，当我们有机会集集的时候，我们通常圣诞节我们会做一些就是交换礼物的节目。 Kita bahkan berharap nanti dari anak cucu dapat hadiah apa. 可能我们会从我们的孩子和孙子那里可以得到一些的礼物。 Tapi mari AYI kita pikirkan, apa yang saya akan berikan kepada Yesus Rajaku yang lahir hari ini. 姐妹们，我们可以自己的反省，在这个圣诞节里，我们到底要给耶稣什么样的礼物？ Bukan menunggu menerima, tetapi kita mau memberi. 不是等待着接受礼物、得到礼物，而是可以我们给予礼物，我们送上礼物。 Dan luar biasa bahwa Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. 很特别是神自己先给我们， Tuhan sudah memberikan anaknya untuk kita. 就是神已经赐下他独生的儿子而给我们。 Sehingga ketika kita memberi apapun yang ada di dalam dunia ini, sama sekali tidak sebanding. Tidak sebanding. 甚至在世界上，我们能够献上的多么昂贵、多么好的，也不能与神所赐下的独生子的价值来相比较。 Oleh karena itu kita patut merenungkan apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan. 所以我们应该自己思想，到底我们可以给神什么东西？ Apa yang bisa kita berikan? 我们可以给什么呢？ Saya membaca di ayat 12, 我们可以从12诫里，我们可以来看一看， kita bisa memberikan ketaatan kepada Tuhan. 我们可以给我们的顺服于神。 Orang Majus ini taat kepada Tuhan. 这些博士们顺服神， Walaupun sebenarnya mereka bisa tidak melakukan itu. 其实他们可以什么都不做， Tapi karena mereka diingatkan atau diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Raja Herodes, maka mereka pulang melalui jalan lain. 博士们因为在梦中被主指示不要回去见希律，就顺从的从别的路回本地去了。 Mereka taat, 他们顺服， tidak ada perdebatan, 也没有什么好辩论的， mereka tunduk kepada Tuhan. 他们顺服神的指示。 AI apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? 姐妹们，我们可以献上什么于神？ Hidup yang taat. 就是顺服的生活。 Ya, walaupun AI sudah berusia lanjut, 姐妹们，可能我们已经是有岁数的人， ingat, walaupun sudah usia lanjut, kita masih bisa memiliki pilihan. 记得我们虽然已经有年纪了，但是我们还可以选择。
apakah pilihan yang kita pilih dalam hidup kita adalah ketaatan atau bukan? 在我们的选择当中，我们是选择顺服还是不顺服呢？ Itu adalah persembahan yang terbaik. 这是我们最好的礼物， Memberikan ketaatan dari hidup kita yang tunduk kepada Tuhan yang lahir dalam hidup kita. 就是献上我们顺服的生活，只单单为已经降世于我们的救赎主耶稣。 Dan karena ayah I pasti sudah punya anak dan cucu, 姐妹们，当然我们当中很多已经有孩子、有孙子， mari kita memotivasi, mengajar anak-anak kita, cucu-cucu kita supaya mereka juga taat kepada Tuhan. 让我们可以推动他们、引领他们，可以在人生的路途当中怎么样的敬畏神、顺服神， Sehingga di dalam Natal setiap tahun yang dirayakan, 以至于在每一年我们所庆祝的圣诞当中， kita bukan hanya sekedar mau mendengar berita yang enak-enak, 我们不单单只愿意听到非常好听的信息， tetapi kita memiliki tekad hati untuk memberi yang terbaik 但 bagi 是我们 Tuhan 有一 kita. 个心智，就是愿意把最好的献给主。 Bisa ayai? 姐妹们，我们可以做到吗？ Boleh menjadikan Natal tahun ini lebih spesial? 我们可以把今年的圣诞节把它做成更特别的圣诞节吗？ Kita bersuka, kita bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. 我们感恩，我们喜乐，因为我们神已经把最好的赐给我们了。 Keselamatan yang tidak bisa kita beli, 我们不能用任何价值、任何东西买的救赎。 berapa banyak pun harta yang kita miliki, kita tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. 我们无论拥有多大的财富，我们也不能用这些财富来买我们的救赎。 Jadi mari kita memiliki sikap menyembah kepada Tuhan seperti orang Majus. 让我们学习东方博士们有这样敬虔的心态来寻找敬拜神。 Semoga Natal kali ini lebih sungguh-sungguh membuat kita merenungkan betapa luar biasa Tuhan baik bagi kita. 让这个圣诞节我们真正的能够思考，也再次的回想神到底在我们生活上给我们有多大的恩典，多大的恩赐。 Dan saya memiliki satu sikap ingin menyembah Tuhan seperti orang Majus. 让我们每个人都有这样的心智，就是好像博士这样的来寻找敬拜神。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们一起来祷告。 Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu. 亲爱的天父，感谢你对我们所有的善行， Engkau sungguh baik. 你真的好， Betapa murahnya hati-Mu 你是多么的怜悯， berkenan memberikan kami anak-Mu yang tunggal. 你愿意赐下你独生的儿子， Anak-Mu yang satu-satunya. 是你唯一的儿子， Mati untuk kami. 为我们而死， Memberikan kami hidup melalui kematian anak-Mu. 因为你的儿子的死而赐给我们永生的生命。 Kami berterima kasih. 我们感谢神， Tolong kami untuk hidup, memiliki sikap hidup seperti orang Majus. 让我们有一颗好像博士这样心态来敬畏神的心态， Agar supaya iman kekristenan kami tidak hanya begini-begini saja. 让我们对基督的信心不单单是淡淡而已， Tetapi memiliki satu iman yang terus bertambah kepada Tuhan. 而是不断的对主不断的加增我们对他的信心。 Terima kasih Bapak Surgawi. 天父啊，我们感谢你， Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tuhan Yesus. 我们向耶稣说生日快乐。 Kami bersyukur untuk Yesus yang lahir dalam hidup kami. 我们对耶稣在我们生活上已经降生的，我们要献上感谢。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣之名，我们祈求， Amin. 阿门。 姐妹们，大家好！我在这里跟随一女姐妹，恭贺大家身体健康。有一天我们很快能够再相见，再一起来聚会，好吗？这是姐妹们，圣诞快乐，大家好！姐妹们，圣圣诞快乐，新年蒙恩，上帝祝福。